Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua muslimin dan muslimat di seluruh negara ataupun di dalam negara kita ini, seluruh Malaysia. Pertama-tamanya dalam kesempatan PKP ini, saya selaku Presiden Pertubuhan Amal Pembangunan Usahawan OKU Penglihatan Malaysia ingin menzahirkan ucapan tahniah kepada frontliners, khususnya staf-staf ataupun kaki tangan KKM yang sedang bertungkus lumus dalam memutuskan rangkaian COVID-19, iaitu coronavirus yang telah melanda di seluruh negara dan khususnya di seluruh dunia. Dalam perintah kawalan pergerakan ini, tentulah semua orang telah terkesan dengan apa yang telah berlaku. Tapi namun apapun ini bukanlah kehendak kita, tapi ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada kita sebagai umatnya. Jadi mungkin ada rahmat selepas ini yang akan diturunkan untuk kita, ya, sebagai umat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, syukur 4 hari kita telah berpuasa dan hari ini masuk malam yang kelima, dan insyaAllah kita akan meneruskan puasa, ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Dan walaupun pergerakan kita agak terhad dan terpaksa mengawal distance ataupun jarak di antara satu sama lain, namun bukanlah itu menjadi penghalang bahawanya kita tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Jadi saya dalam kesempatan ini ingin mengucapkan penghargaan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua dermawan-dermawan yang telah menyumbang kepada OKU Penglihatan yang terjejas dan putus pendapatan dalam tempoh perintah kawalan pergerakan selama ini adalah fasa yang ketiga dan keempat. Mungkin ada fasa yang akan datang, jadi kita pun tak tahu lagi, bergantung kepada kestabilan ataupun keadaan yang akan dilaporkan oleh KKM dan juga menteri-menteri yang telah ditugaskan. Dan dalam kesempatan ini juga saya menzahirkan tahniah sekalung tahniah kepada Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana bertungkus lumus membantu rakyat agar rakyat tidak susah, agar rakyat tidak kelaparan, agar rakyat tidak gelisah dengan betapa susahnya dalam menempuh pelaksanaan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Alhamdulillah juga saya telah didatangi oleh seorang insan yang menjalankan dakwah, iaitu sahabat kita Ustaz Hanafi bin Abdul Malik, yang telah banyak membantu saya untuk menyerahkan barang-barang keperluan yang dikumpulkan oleh rakan-rakan beliau dan disumbangkan kepada OKU Penglihatan, khususnya di
Lembah Kelang, di Johor Bahru, dan juga mungkin di lain-lain negeri seperti di Perak. Sebenarnya keperluan untuk kita membantu golongan OKU penglihatan adalah sangat-sangat penting. Sebabnya kalau kita tidak membantu orang OKU penglihatan seperti saya, apabila saya putusnya bekalan dan juga putus keperluan, saya terpaksa membawa orang lain untuk ke pasar raya, dan juga ini akan menimbulkan satu pelanggaran di mana pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Jadi seseorang OKU penglihatan yang ingin bergerak ke sini dan ke sana harus mempunyai seorang pengiring ataupun lebih daripada seorang. Mungkin maknanya dalam satu kenderaan itu lebih daripada 2 orang, termasuk pemandu dan juga pengiring untuk pergi mencari barang. Jadi dalam soal ini, alhamdulillah saya telah dibantu oleh rakan-rakan seperti Ustaz Hanafi, sahabat saya Cik Mahadi, ya, rakan lama saya, sahabat lama saya, dan juga Yayasan Ikram, dan juga tidak lupa kepada Koperasi Ukhuwah Berhad yang telah menyumbang barang-barang keperluan untuk disumbangkan kepada semua OKU khususnya di kawasan-kawasan yang di kawasan-kawasan Lembah Kelang, supaya mereka tidak putus bekalan. Sebenarnya barang-barang yang telah diagihkan itu adalah sebahagian saja, tetapi masih ramai lagi di luar, di negeri-negeri lain yang mungkin kita tak tahu keadaan mereka, seperti di Kedah, di Perak, di Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Dan sehingga semalam saya masih lagi menerima pendaftaran untuk mendaftar sebagai penerima ataupun mendaftar sebagai yang mengharapkan bantuan daripada Perkum, ya. Tapi apakan daya, saudara, Perkum sendiri pun tidak ada kekuatan yang sebenarnya. Jadi hanya mengharapkan kekuatan pada kawan-kawan penderma-penderma yang biasa menderma dengan Perkum. Dan juga sebenarnya ini adalah satu cabaran. Sebagai presiden pada pertubuhan, terpaksa bertanggungjawab di atas apa saja keperluan pertubuhan. Pertubuhan juga sedang mengalami krisis kewangan yang teruk, sehingga hari ini sepanjang PKP ini sebarang bentuk bantuan kewangan belum lagi kami perolehi. Jadi bangunan pun terpaksa disewa, setiap bulan terpaksa dibayar sewa bil elektrik dan sebagainya. Jadi diharapkan kepada penyumbang-penyumbang yang sudi menderma ataupun memberi sumbangan berbentuk kewangan untuk pengurusan pentadbiran pertubuhan ini. Kami sangat-sangat mengalu-alukan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Jadi dalam ini saya mengambil kesempatan sekali lagi dalam live video ini adalah live video saya yang pertama sepanjang PKP. Saya sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada terutamanya Ustaz Hanafi Abdul Malik, minta maaf ya, walaupun beliau dalam keadaan yang kurang sihat tetapi masih lagi mampu memberi sinaran kepada orang OKU penglihatan untuk mendapat bantuan daripada kawan-kawan, iaitu daripada tim Sifu Bikers, rakan-rakan beliau yang menghantar dari rumah ke rumah. Saya dipahamkan hari ini mereka telah pergi
sebanyak 52 rumah. Hari ini saja 52 rumah di Kuala Lumpur. Dan saya telah pun menyerahkan nama-nama yang telah mendaftar sebagai penerima sumbangan, hampir 100 orang. Saya kena cek balik dia punya list, tapi dah menghampiri 100 lebih. Dan baru-baru ini saya telah menerima satu lagi pendaftaran di kalangan OKU penglihatan di negeri Perak seramai 72 keluarga. 72 keluarga, iaitu terdiri daripada warga OKU penglihatan yang warga emas yang mengalami sakit kronik seperti menjalani dialisis, diabetes dan lain-lain penyakit. Jadi kami mengharapkan sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, tan sri di luar sana, kalau sekiranya anda ingin menyumbang, amatlah dialu-alukan untuk menghubungi kami di pejabat Perkum, iaitu 03 78 35 saya tak ingat dengan nombor itu. Boleh menghubungi saya terus sebagai presiden pertubuhan ini, iaitu di talian 012 2611 dan juga alamat kami adalah nombor 20A Jalan Jernai 2 Medan Idaman, Gombak, Kuala Lumpur. Jadi marilah kita share ramai-ramai sila share video ini agar golongan OKU penglihatan yang terjejas. Sebenarnya golongan OKU penglihatan yang terjejas adalah seperti juru urut yang terpaksa menutup kedai, terpaksa menanggung sewa, bil-bil yang tertunggak dan sebagainya. Begitu juga dengan baskes yang tidak boleh menjana langsung pendapatan. Begitu juga dengan penjajah bebas seperti yang menjual tisu dan juga menjual barang-barang runcit kecil-kecilan. Mereka juga putus. Jadi kebanyakannya OKU penglihatan ini memang putus sekali pendapatannya. Tidak ada pendapatan melainkan yang ada allowance daripada Jabatan Kebajikan yang telah menerima allowance kebajikan sebanyak RM400. Tapi kalau duduk di Kuala Lumpur ni 400, bukanlah kita tidak bersyukur dengan bayaran RM400 itu, tapi untuk seorang OKU sebenarnya kita perlu banyak menggunakan public transport dan juga kita banyak bergantung kepada orang, dan kita terpaksa membayar sewa bilik. Sewa bilik saja di Kuala Lumpur ni saya dipahamkan mencecah RM350 hingga RM450 sebulan. Jadi allowance RM400 kalau yang bujang. Kalau yang berkeluarga yang sewa bilik, terima bantuan RM400, bayar bilik dan RM450, sewa di Brickfield dan juga lain-lain tempat. Saya rasa tidak dapat membantu mereka. Jadi dalam kesempatan ini saya mengharapkan sangat-sangat agar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana dapat membantu golongan OKU penglihatan, khususnya yang terjejas seperti juru urut, baskers, iaitu seniman jalanan yang main di depan Sogo, di Bukit Bintang, di Marata, di Kuala Lumpur, di Marata, di bandar, di Kota Kinabalu dan sebagainya, di Pulau Pinang, di seluruh negara. Seniman jalanan kita yang tidak dapat beroperasi, kedai-kedai urut terpaksa ditutup
Dan selepas ini kita belum pasti lagi sama ada kedai-kedai ini boleh beroperasi seperti biasa atau tidak. Itu bergantung kepada keadaan rangkaian ataupun keadaan virus coronavirus COVID-19 yang mengancam kita di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Jadi memang sangat terkesan lah. Termasuklah saya sendiri terpaksa membayar sewa kedai, walaupun tidak beroperasi, tapi sewa kedai terpaksa dibayar, bil elektrik terpaksa dibayar, dan juga lain-lain kos juga terpaksa dibayar. Jadi saya sebagai presiden kepada pertubuhan ini sangat-sangat mengharapkan kepada dermawan-dermawan di luar sana yang ingin menyumbang, silakan berhubung dengan saya terus sebagai presiden dan juga penyelaras sumbangan keperluan dan juga mungkin wang ringgit berbentuk wang yang digunakan untuk pengurusan pejabat kami. Ya, pejabat kami harus dibayar setiap bulan sewanya. Duit pun di akaun pun ada tinggal berapa lagi. Mungkin boleh bertahan sampai hujung tahun ni lah. Hujung tahun ni. Dan kalau tidak ada sumbangan yang kami dapat, mungkin kami terpaksa keluar daripada bangunan ini dan mungkin mencari bangunan-bangunan lain yang lebih murah daripada harga ini untuk kami menyewa. Jadi harapan saya begitulah, sebagai menggalas tanggungjawab sebagai presiden kepada Pertubuhan Amal Pembangunan Usahawan OKU Penglihatan Malaysia. Jadi marilah kita sama-sama berdoa agar Malaysia dan negara Malaysia dan juga dunia agar kembali seperti sedia kala dan agar cepat diputuskan rangkaian virus COVID-19 yang mengancam manusia, ya. Jadi kita sangat-sangat berdoa. Marilah kita berdoa di seluruh di sempena bulan Ramadan ini dan agar kita dihindari daripada virus yang sedang mengancam manusia. Jadi sekian sahaja live saya untuk hari ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan di luar sana sentiasa menjaga kebersihan, sentiasa mencuci tangan, sentiasa memelihara jarak, ya, dan sentiasa patuh kepada arahan polis PDRM kita yang sibuk menjaga di simpang di sana sini lah, dan juga doktor-doktor yang bertungkus lumus untuk memastikan pesakit-pesakit pulih daripada jangkitan virus COVID-19. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Malik, adik Ustaz Hanafi bin Abdul Malik, kerana telah banyak membantu, dan juga kepada sahabat saya Encik Mahdi, dan juga beberapa agensi seperti Koperasi Ukhuwah Berhad dan juga Yayasan Ikram yang telah membantu dalam memberikan sumbangan. Jadi kita berjumpa lagi dan sentiasa menjaga diri dan hati-hati apabila menjalankan tugas. Sentiasa kekalkan jarak di antara satu sama lain. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.